Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi mudzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan terakhir daripada kitab puasa. Okey, perbahasan terakhir ini membincangkan tentang perkara-perkara yang dikecualikan daripada satu perkataan ulama. Sebelum ni kita belajar bab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Antara yang disebut ialah bila mana masuk ke dalam jauf melalui rongga yang terbuka, masuk ke dalam jauf itu ain zat, maka batallah puasa kita. Tapi ada 7 perkara yang disebut dalam matan. Kalau masuk sesuatu ke dalam anggota kita ataupun ke dalam rongga kita, maka kekal tidak batal puasa kita. Yang pertama ialah ma yasilu ilal jawfi binisyan. Apa-apa yang sampai ke dalam rongga dengan cara kita lupa. Kita makan nasi, kita korek hidung, kita minum air, kita korek telinga, tak batal. Sebab apa? Kita tak ingat hari itu puasa, tak batal. Yang kedua, ma wasala ilahi bijahlin annahu mufattir. Kita tak tahu perkara itu membatalkan puasa. Kita jahil lah. Jahil akan perkara itu membatalkan puasa. Maka tak batal puasa kita. Tapi dengan syarat jahil itu jahil yang dimaaf. Jahil yang dimaaf ada 3. Yang pertama, baru peluk Islam. Dia baru peluk Islam. Dia belajarlah buat puasa secara ringkas, tapi tidak terperinci lah. Jadi dia tidak tahu ataupun tak belajar. Kalau masukkan sesuatu ke dalam rongga, batal puasa. Jadi dia korek telinga, korek hidung, tak batas lagi mana dia belum tahu hukum itu. Au nasha'a bi mahallin ba'idin al ulama, ataupun duduk jauh daripada ulama. Dia lama dah peluk Islam, tapi duduk jauh daripada ulama. Tak ada yang boleh ajar dia perkara itu. Boleh jadilah contoh yang kita nak buat. Ada seorang tok guru masuk ke hutan belantara. Jumpalah orang asli ajar dak pasal sembahyang, pasal puasa, kewajipan haji, asas-asas agama lah. Tapi ketika mana mengajar bab puasa, lupa nak disebut apa dia? Lupa nak disebut antara perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Makan minum tu makruf lah, tak diterangkan membatalkan puasa. Tak, tapi masukkan sesuatu dalam hidung, dalam telinga, lupa nak diterangkan oleh tok guru tu. Dan tok guru tu balik ke kampung ataupun mati, tak ada nak ajar lah. Orang kampung tu puasa macam biasa. Dia tak jima isteri pada siang bulan Ramadan, tak makan, tak minum, tapi korek hidung sama. Tak? Korek telinga sama, tak batal. Biar buat 2-3 tahun pun, korek hidung sebulan pun tak batal. Sebab apa? Duduk jauh daripada ulama. Kalau kita tu batal lah. Sebab depan kita ulama, belakang kita ulama, kiri kita ulama, kanan kita ulama. Dekat Facebook ada ulama, YouTube pun ada ulama, Google pun ada ulama. Ramai sangat yang boleh ajar bab ni. Cuma kita malas. Taksir tu datang daripada kita, maka tak dimaaf. Kita peluk Islam lama dah. Tak, lepas tu duduk di kalangan ulama, tapi asas-asas agama kita tak tahu, tak dimaaf. Perkara ketiga yang dianggap sebagai uzur. Yang dianggap sebagai uzur, maksudnya kalau dia jahil dianggap sebagai uzur. Kalau perkara itu merupakan masalah-masalah yang khafiyah, yang rumit, yang tersembunyi. Contohnya disebutkan kitab Nailur Rajak, kaidkhalihi udan. Udan tu jadi maf'ulun bihi bagi idkhal. Idkhal tu apa dia? Masdar yang beramal dengan mana fa'il. Hi itu jadi apa dia? Fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Cuma pada zahir nampak apa dia? Mudhaf ilaih. Begitu. Jadi seperti mana seseorang itu memasukkan ud tu apa dia? Kayu, ketembak tu ke dalam telinga. Dia duduk dengan ulama, peluk Islam kat 30-40 tahun dah, tapi tak tahu hukum tu. Membatalkan puasa. Hukum korek telinga tu lah.
tiada masalah, dimaaf. Sebab masalah tu masalah yang khafiyah. Bukan kata orang awam, tok guru pun kena terlupa. Budak-budak mengaji agama pun tak ingat. Ataupun tak tahu. Maka dimaaf. Jadi 3. Kalau kita jahil, dimaaf. Pertama, baru peluk Islam. Kedua, jauh daripada ulama. Yang ketiga, masalah tu masalah yang rumit. Asalithu, yang ketiga ialah ma wasala ilahi bi ikrah. Kita dipaksa untuk makan, untuk minum, untuk bersetubuh, untuk apa ni, korek hidung, untuk apa dia lagi, banyak benda lah, perkara-perkara untuk sengaja muntah, tak batal kalau berlaku dengan ikrah. Tapi mesti tidak ada langsung apa tu qasad. Kita memang nak makan dah, tiba-tiba ada orang paksa, kita kata dalam hati, mujur baru aku ni dipaksa, maka tak batal makan 2-3 pinggan, minta tambah pula lah, tu batal lah. Sebab apa? Sebab dia memang nak makan, kehendak dia nak makan, cuma dipaksa tu sebagai sokongan saja, batal. Yang tak batal memang dia tak nak makan, orang bagi dia makan tak nak makan. Kalau kerana tidak dipaksa, tak makan dibunuh, dia tak akan makan. Waktu tu tak batal. Okay. Dia syurutul ikrah ni ada dalam 5 syarat. Boleh rujuk dalam Nailul Rajak 5 ke ataupun 4. Ar-rabi'u, yang keempat, ma wasala ilahi bijarayan riq bima baina asnanihi ma'al ajzi an majih. Sesuatu ain, zat yang sampai ke dalam jauf disebabkan pergerakan air liur. Kita kan sok telan air liur. Bila telan air liur tu termasuk sekali dengan nasi. Dalam masa sama kita tak ada kemampuan untuk buang balik nasi tu. Kalau kita perasan awal tak ada kat lidah kita, buanglah, kehet tak boleh telan, batal. Ni kita duk apa tu, telan air liur, tiba-tiba terasa nasi tadi tu. Dah sampai ke tahap ni, dah sampai ke tahap yang memustahilkan kita secara adatnya kita nak luah balik tu. Maka tidak batal. Okey. Dan tidak wajib pada waktu malam kita khilal, kita bersihkan gigi dengan buah gigi ataupun dengan apa tu, khilal ni apa tu, kayu kecil tu kita buang baki-baki makanan tu pada gigi-gigi, pada celah-celah gigi. Tak, pada waktu malam lepas sahur tak wajib kita guna khilal ataupun burus gigi untuk buang baki-baki makanan. Sekalipun kita tahu pagi nanti tak, kalau aku untuk main liur tertelan, tak, aku tak mampu untuk buang, juga tak wajib, cuma sunat lah kita gunakan khilal. Nak adaikan khilaf yang mengatakan wajib guna khilal kalau yakin pagi esok tu berlaku perkara tu, iaitu berlaku pergerakan air liur yang menyebabkan termasuk sesuatu ke dalam rongga. Okey, kita sebut ma'al ajzi am majih, kalau tak mampu untuk luahkan balik, itu yang tak batal. Kalau mampu luah, batal lah. Kita perasan dia nasi, tak, kita pun boleh luah, telan, kenapa? Kalau telan, batal lah. Yang tak batal kalau tak mampu nak luah balik. Yang kelima, ma wasala ilahi wa kana ghubara tariq. Yang kelima apa dia? Habuk jalanan. Takkan setiap kali nak lalu tempat habuk kita tutup mulut, tak, susah lah. Jadi kalau masuk habuk-habuk jalanan ke dalam rongga kita, tak batal. Ataupun adik-beradik kepada gubar tariq ini, debu jalanan, ataupun mungkinlah kapur-kapur yang berterbangan kita lalu satu tempat termasuk dalam kita punya rongga, tak batal. Okey. Daripada matan ini kita sebut wa ma wasala ilaihi wa ma wasala ilal jawfi wa kana ghubara tariq. Dalam matan diitlakkan apa disebut, kalau masuk rubar tariq ke dalam jawf, tak batal. Sama ada yang masuk itu sedikit ataupun banyak, najis ataupun bersih, sengaja buka mulut, lalu kat tempat berabuk sengaja buka mulut ataupun tak sengaja buka mulut, tak batal belaka. Dan itulah yang dipegang oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala.
Imam Ibnu Hajar berbeza pendapat. Imam Ibnu Hajar kata kalau yang masuk itu najis, tak, maka memberi mudarat. Habuk tai lembu ke, tak, habuk tai apa tu, najis kambing ke, masuk ke rongga, masuk melalui rongga ke jauh. Ketika itu yadur mutlaqan, sama ada sedikit ataupun banyak. Cantiknya. Jadi kalau masuk ke dalam jauh najis di sisi Imam Ibnu Hajar, yadur mutlaqan. Yadur mutlaqan maksudnya memberi mudarat, mana batal puasa. Sama ada najis itu sedikit ataupun banyak. Sama ada sengaja buka mulut ataupun tidak, batal. Okay, kalau yang masuk tu satu perkara yang bersih, habuk, debu-debu jalanan tu bersih, ada tafsil di sisi Imam Ibnu Hajar. Kalau tidak sengaja buka mulut, maka dimaafkan sedikit dan banyak. Tak sengaja buka mulut, termasuk banyak, tertelan, termasuk sikit dan telan, dia tak batal di sisi Imam Ibnu Hajar. Kalau sengaja pisah buka mulut, tak dimaaf. Kalau sedikit, kalau banyak tidak dimaaf. Itu di sisi Imam Ibnu Hajar. Yang keenam, ma wasala ilahi wa kana min gharbalati daqiq. Gharbalati daqiq macam kat atas juga. Kat atas tu debu tanah, debu tanah lah. Yang bawah ni debu apa tu? Daqiq. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Allah. Gandum. Gandum. Habuk-habuk gandum tu masuk. Kadang-kadang kita ayak gandum ada debu yang berterbangan tu. Ataupun tak ayak pun, kita duk tuang gandum ataupun masak canai ke apa, sebelum tu kita tuang gandum, terbang dan masuk ke dalam rongga, tak batal. Dan ada perincian seperti perincian nombor 5. Maknanya pendapat di sisi Imam Ramli, kalau masuk qarbalatu daqiq, tak, la yadur mutlaqan, sama ada yang masuk tu sikit ke banyak ke najis ke tidak, sengaja buka mulut ataupun tidak. Di sisi Imam Ibnu Hajar tadilah, kalau masuk itu qarbalatu daqiq yang bernajis, maka yadur mutlaqan. Kalau bersih tengok keadaan. Kalau sengaja buka mulut dimaaf. Kalau tidak sengaja buka mulut dimaaf banyak ataupun sikit. Kalau sengaja buka mulut dimaaf kalau sedikit saja. Yang terakhir, yang dalam matan lah, dia sebut apa dia dalam matan? Au dhubaban ta'iran au nahwahu. Ataupun yang masuk ke dalam kita punya jauf itu dhubab. Dhubab ini apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Lalat. Lalat. Ataupun selain daripada lalat, nyamuk, lebah dan sebagainya. Adik-beradik dia lah, kecil-kecil tu. Sekalipun sengaja buka mulut, dan dia buka mulut tu pisah nak suruh lalat masuk, tak batal lah di sisi mazhab Syafi'i. Dia ada alasan ni, dia ada alasan perincian dia. Tapi kita sekarang ni, macam mana sebut, talqinul masail, beritahu ni hukum dia sekian, ni hukum dia sekian. Tak boleh jadi ada orang terfikir kenapa yang sebelum ni tak batal, ni batal. Ada perbezaan disebut oleh ulama-ulama kita, tapi bukan masanya melalui kitab kecil ni lah. Kalau nak lebih perincian boleh dengar Maulana Lutfi, dia syarah apa tu, Fathul Mu'in. Dalam 25 siri kalau tak silap. Dengarlah. Yang tu puas hati nak dengar perinciannya. Tapi kalau orang awam tak tahulah faham ke tak. Dan kalau talabatul ilmi pun tak pernah lalu kitab kecil, rasanya menungging juga lah. Jadi kena kabut juga lah nak faham tu, perbahasan tu. Kitab kecil ni sebagai jalan tangga untuk kita faham kitab yang lebih tinggi. Fa'in akhrajahu amdan. Okey. Jadi kalau dia buka mulut masuk zubab, sama ada termasuk ataupun tidak sengaja, tak batal. Tak batal. Tapi kena faham, masuk tu masuk terus. Kalau masuk ke mulut, lepas tu dia boleh gigit-gigit lagi, lepas tu telan, batal lah. Sebab apa, dia mampu untuk luahkan balik. Ini masuk terus ke dalam, tak boleh nak keluarkan balik. Waktu tu tak batal. Okey. Kalau dah masuk betul sampai ke tengkok contohnya, halkum ni, lepas tu dia nak keluarkan semula, boleh tak?
Kalau sengaja keluarkan semula, kita panggil al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah sengaja muntah, maka batal. Tapi kalau dia takut mudarat, telan benda-benda lagu tu, jadi kesihatan dia mudarat lah kepada kesihatan lah. Waktu tu boleh dia luahkan balik. Wallahu a'lam, maksudnya tidak batal. Kalau datang mudarat dan dia luahkan atas alasan takut mudarat. Itu 7 perkara. Yang ke-8 yang disebut dalam syarah Nailur Raja', wa mimma la yufattiru mimma yasilu ila al-jawfi maq'adatu al-mabsuri idza 'adat wa in ittarra li dukhuli asabi'ihi ma'aha. Okey, ni orang sakit buasir. Orang sakit buasir ni ada kala keluar dia punya benda-benda dalam perut tu lah. Dah keluar. Dah. Jadi dia nak masukkan balik benda tu ke dalam dubur dia, tak batal. Sekalipun bila dia masukkan perkara tu, orang panggil buasir juga kot. Yang orang buasir ni penyakit. Tapi kalau dia terlalu kuat, buasir dia ada keluar macam usus ke apa tu, kulit apa tu, yang keluar tu lah. Yang pentingnya ada sesuatu keluar daripada anggota dalaman dia tu. Jadi dia mesti masukkan balik, takkan nak biar lagu tu kat luar. Jadi bila dia cocok ataupun dia masukkan balik tu, tangan dia kadang-kadang termasuk juga ke dalam, tak batal. Sedangkan kalau masuk sesuatu ke dalam rongga, batal, dia tak batal. Sebab darurat lah. Sebab darurat, dia darurat. Maka selesai kat situ bab puasa. InsyaAllah kita akan sambung bab zakat. Bab zakat ni tak banyak dah. Saya baca dalam berapa kali 4-5 kali habis dah. Tengok keadaan lah, tak banyak dah. Lepas tu kita khatam lah kitab ni. Bab haji tak baca dah kot dia boleh kitab ni. Sebab dia ambil daripada Fathul Wahhab, Fathul Qarib. Kita akan baca nantilah daripada Muqaddimah Al-Hadramiyah insya-Allah. Sallallahu ala sayyidi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.